this one. Okey, slide ini perlu disalin ya kawan-kawan. Okey, ini adalah subtopik terakhir dalam bab 3 iaitu tenaga dan kuasa elektrik. Okey, so previously kita belajar litas lari, litas bersiri, rintangan. Okey, so yang ini kita belajar tenaga dan kuasa elektrik. Okey, first, apa maksud 1 joule? Okey, soalan pernah tanya apa maksud 1 joule? 1 joule ialah tenaga elektrik yang digunakan apabila arus 1 ampere mengalir melalui suatu alat elektrik dengan beza keupayaan 1 volt merentasi selama 1 saat. Okay. So semua 1, 1, 1. Okay, so rumus yang diberikan V adalah beza keupayaan E per Q. Berapa banyak tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan 1 coulomb cas. Ini adalah beza keupayaan. Okay, beza keupayaan. Jadi kalau kita nak tenaga E, kita darablah V dengan Q tu. Kita dapat VQ dan Q adalah bersamaan dengan IT. So kita tukarkan Q tu jadi IT. Jadi sekarang kita dapat E sama dengan VIT. Okay, so unit SI bagi tenaga elektrik E ialah joule. Okay, ialah joule. Okay, so starting from here. Untuk beza keupayaan ialah tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan 1 coulomb cas. Okey, lepas tu kalau kita nak tenaga V darab Q dan Q adalah I darab T. Okey, dia berasal daripada formula arus sama dengan berapa coulomb cas yang bergerak dalam 1 saat. I sama dengan Q over T. Jadi Q adalah IT. Dia macam tu. Okey. So E sama dengan VIT, ini adalah formula kedua, ini formula pertama, ini formula kedua. Okey, dan unit SI bagi elektrik adalah tenaga. Unit SI bagi tenaga adalah joule. Okey, so kita pergi kepada kuasa. Okey, so kuasa diberikan oleh berapa tenaga yang dihasilkan dalam satu sela masa. Okay, so ini clear daripada kita belajar daya hari tu pun memang kuasa ialah berapa tenaga yang kita buat dalam masa tertentu. Okay, jadi E sama dengan PT. E sama dengan P darab T. Okay, dan P sama dengan IV. P ni adalah sama dengan IV sebab kita belajar mana? Yang ni, sorry. Yang ini. Ni. Okay. P sama dengan VIT bahagi dengan T sebab E adalah VIT. So kamu masukkan E, kamu masukkan T ni maka tinggal dengan IV. Okay. Daripada hukum Ohm, V sama IR maka dua persamaan lain dapat diterbitkan. Okay. Kalau cikgu ada P sama dengan VI, V adalah IR. Okay, V adalah IR, maka cikgu dapat P sama dengan I kuasa 2R. Okay, ataupun cikgu dapat satu lagi. Kalau I, cikgu gantikan I, V sama dengan IR, I sama dengan V per R. Okay, cikgu gantikan, cikgu dapat yang ini. Okay, kenapa kita ada banyak-banyak formula ni? Sebab bergantung kepada soalan bagi apa. Ada soalan yang bagi V, tapi tak bagi I. Ada soalan bagi IV, ada soalan bagi I sahaja, tapi masing-masing nak kira kuasa. Okay, so that's why dia terbitkan banyak formula dekat kamu sebab bergantung kepada soalan bagi apa dan only kamu decide nak guna apa. Okay, so kuasa ialah watt. Unit kuasa ialah watt ataupun joule per saat. Okay. Label pada alatan elektrik. Okey, kalau kita tengok label pada sebarang elektrik yang kita ada, rice cooker ke apa, dia akan tengok dekat sini. Kamu tengok dekat sini watt 700 watt. Okey, voltage 220 hingga 240, 50 hingga 60 Hz. Ini adalah power supply. Kita perlu menghasilkan banyak ni voltan untuk periuk nasi ni. Dan bila kita masukkan banyak tu, dia akan menghasilkan 700 watt tenaga. Okay,
So ini adalah kuasa. Ini adalah kuasa yang dihasilkan. Ini adalah voltage yang diperlukan untuk operate this rice cooker. Okay, kuasa dan kadar penggunaan tenaga pelbagai alatan elektrik. Okay, ada dua jenis lampu yang kita comparekan sekarang, tapi kita nak tengok berapa nilai tenaga elektrik yang kita perlu bayar. Okay, CFL. Okay, CFL yang ini, tenaga yang digunakan E sama PT ini adalah tenaga elektrik. Okay, tenaga elektrik. 0.04 kilowatt darab dengan 12 jam. Okay, so 1 jam bersamaan dengan 1 kilowatt. So sekarang ni bila kita darab, kita dapat 0.48 unit bersamaan 1 kilowatt lah. Okay, bersamaan 1 kilowatt. 1 unit adalah 1 kilowatt joule bersamaan dengan 1 unit. 1 kilowatt joule. Kilowatt joule maksudnya P darab T bersamaan dengan 1 unit. 1 kilo diberi kos penggunaan 0.218 sen seunit. So untuk sebulan 30 hari darab 0.48 sehari darab 0.218 seunit, maka harga dia RM3.139 sebulan. Tapi kalau kita guna LED menghasilkan kuasa 0.012 lebih kecil daripada yang ini. Tapi guna 12 jam, okay, sama penggunaan dia menghasilkan nilai yang lebih sedikit. Okay, unit dia lebih sedikit. Maka kos untuk sebulan juga adalah lebih rendah. Tapi jika dibandingkan LED menghasilkan intensiti yang lebih tinggi berbanding dengan CFL. Tetapi kuasa yang dia hasilkan adalah lebih rendah. Okay, so ini lagi baiklah, ini lagi untung. Walaupun dia bagi intensiti dia sama. Maksudnya kecerahan dia LED dengan CFL ni lebih kurang sama. Okay. Adalah varies lah dekat sini ada yang kurang sedikit, tapi sesuai lah untuk penggunaan seharian kita, maksud saya. Okay. Langkah-langkah penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Yang pertama, tutup tingkap dan pintu apabila menggunakan penyaman udara serta pastikan penapis penyaman udara bersih untuk menyejuk bilik dengan lebih cepat dan cekap. Okay. Yang kedua, matikan suis peralatan elektrik jika tidak digunakan untuk menjimatkan tenaga. Yang ini orang selalu miss buat. Nak keluar pergi shopping, biarkan aircon terbuka. Okay. Kononnya masuk-masuk nanti sejuk. Okay. Tapi dia kurang berkesan kerana badan kamu yang panas tu masuk, dia perlukan tenaga yang lebih tinggi untuk sejukkan badan kamu. Okay. It's better for you to do it slowly. So maksudnya bila masuk tu baru pasang, then only dia cool down along with your body tu. So dia lebih jimat lah. Gunakan mesin basuh dengan muatan penuh saja. Jangan basuh mesin basuh baju sehelai. Gunakan lampu jimat elektrik untuk mengurangkan penggunaan tenaga. So ini adalah langkah-langkah untuk menjimatkan tenaga elektrik supaya tenaga elektrik tidak digunakan dengan banyak membazir, bayar bil pun tinggi. Okey, itu sahaja. Any question kita bincang sekarang.